Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini sekali lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan mula memasuki surah yang baru, iaitu surah Al-Imran. Sebelum daripada ni, kalau kita telah bersama-sama dalam surah Al-Baqarah, kita menyelesaikan lebih kurang 49 muka surat daripada surah Al-Baqarah. Jadi pada hari ini 22 hari bulan Syawal ataupun 23 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 4 hari bulan Jun tahun 2021. Hari ini hari Jumaat, masya-Allah, kita akan bersama-sama masuk kepada surah Al-Imran. Jadi setengah-setengah ulama telah menyatakan cuba untuk mencari apakah dia titik poin ataupun tema utama daripada surah Al-Imran ini. Kalau surah Al-Baqarah ni namanya adalah bermakna lembu kerana sempena cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang peristiwa Bani Israel yang disuruh oleh Nabi Musa AS untuk menyembelih lembu. Tetapi mereka tidak mahu menyembelih. Mereka susah-susahkan diri mereka, bertanya macam-macam kepada Nabi Musa AS. Jadi kita lihat di sini, surah ini dinamakan dengan surah tersebut, iaitu surah lembu. Kerana nak menunjukkan kepada cerewetnya Bani Israel ni dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini surah Al-Imran, keluarga Imran, artinya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan salah satu daripada contoh yang berlaku daripada kalangan Bani Israel sendiri. Al-Imran ini adalah daripada Bani Israel, iaitu daripada Al-Imran inilah lahirnya Nabi Maryam, kemudian seterusnya lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Jadi untuk menunjukkan bahawa di kalangan Bani Israel ini, walaupun majoriti mereka ni adalah merupakan orang-orang yang banyak cerewetnya, susahkan Nabi-Nabi, ada yang membunuh Nabi-Nabi, merosakkan kitab mereka, mengubah kitab mereka, kitab Taurat. Ada di kalangan mereka ini yang sangat baik, yang memelihara agama, yang berterusan berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan dalam surah Al-Imran ini, keluarga Imran, iaitu antara mereka ialah Nabi Isa alaihi salam, Siti Maryam, keluarga Imran dan juga lain-lain. Jadi insya-Allah kita cuba bersama-sama lihat itu tema secara keseluruhannya surah Al-Imran. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan menceritakan tentang beberapa perkara, iaitu tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di awal surah Al-Imran ini. Jadi insya-Allah kita cuba baca dulu. Insya-Allah tengok apakah yang Allah SWT ceritakan kepada kita. Moga-moga Allah SWT akan menjadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita, insya-Allah sepanjang masa. Dan jangan lupa insya-Allah kepada semua, kalau boleh pegang mushaf, insya-Allah buka mushaf, sama ada terjemahan ataupun mushaf betul, supaya kita boleh melihat apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan-perkataan yang digunakan kita cuba huraikan, kita cuba lihat, kita cuba tadabbur sebersih-sedikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. Permulaan ayat ini dimulai dengan huruf muqatta'ah sebagaimana kita lihat itu, iaitu alif lam mim. Dan ayat-ayat ini terdapat perbezaan di kalangan ulama. Apakah maksud daripada alif lam mim? Sebelum daripada ini dalam surah Al-Baqarah juga kita lihat ada perkataan alif lam mim, dan juga ada di tempat-tempat lain seperti qaf, seperti nun, pendek, ada yang panjang, kaf, ya, ain, sad dan surah Maryam, dan macam-macam lagi lah kita tengok. Semua surah permulaan ini, huruf-huruf permulaan ini terdapat perbezaan di kalangan ulama. Tetapi mengikut tafsir jalan lain, mereka mengatakan bahawa huruf-huruf ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bi muradihi.
Ada setengah-setengah ulama mengatakan bahawa huruf-huruf ini adalah merupakan cabaran kepada orang-orang Arab Quraisy. Kerana orang Quraisy ni, mereka ni orang yang mahir dalam bahasa Arab. Pandai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan bahawa huruf inilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bila turunkan Quran, dia tak gunakan huruf-huruf yang tak ada digunakan oleh orang Arab. Semuanya digunakan. Maknanya kod tu dah ada. Tetapi kenapa kamu tak boleh susun ayat-ayat ini, perkataan-perkataannya supaya menjadi sama seperti Quran? Sebab itulah Allah Ta'ala cabar dalam Quran ini kan banyak kan. Cabar 10 ayat, cabar satu surah, cabar untuk bawakan. Tapi orang Arab ni dengan kehebatan mereka, dengan bahasa mereka yang hebat tu tak mampu nak bawa sebagaimana Quran. Kata dulu Muhammad ini mengada-ngada. Tapi Muhammad ni bukan seorang penyair. Muhammad ni bukan seorang yang hebat dalam syair seperti mana mereka ni. Tapi mereka bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bawa ni kata-kata ini, Quran ini, mereka tak mampu bila dicabar. Itu menunjukkan apa satu mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Taala cabar mereka dalam keadaan mereka ni mampu, tiba-tiba mereka tak mampu. Jadi ini adalah beberapa lah. Ada banyak lagi pendapat-pendapat lain yang diutarakan oleh para ulama tafsir. Jadi kita ringkaskan di dalam dua saja. Iaitu yang pertamanya ialah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Taala saja yang tahu, sebagaimana pendapat satu sebagian ulama, sebagian lagi mengatakan bahawa ini adalah merupakan ayat-ayat muqatta'ah, ayat-ayat yang mencabar, ayat yang ringkas, yang huruf-huruf tapi mencabar orang Arab. Yang keduanya, ayat yang kedua dikatakan oleh sebahagian daripada ulama tafsir bahawa ianya diturunkan selepas daripada satu kumpulan jadi satu kumpulan daripada Yahudi daripada Najran. Najran ni ialah satu kawasan yang terletak di antara, kalau zaman moden ni, antara Arab Saudi dengan negeri Yaman. Sempadan tu. Masih lagi dalam negara Arab Saudi, tapi di sempadan, tepi tak jauh daripada sempadan tu, ada satu tempat nama Najran sampai sekarang ni. Jadi Najran ni ialah tempat yang istimewa kerana seluruh tanah Arab ni pada masa tu adalah beragama syirik, beragama menyembah berhala. Tetapi mereka tu yang berada di Najran tu, mereka ni menganut Kristian. Of course lah, Kristian pada masa itulah Kristian yang telah mengatakan Trinity dan sebagainya. Sudah Trinity pada masa itu sebenarnya. Jadi mereka ini datang ke Madinah setelah daripada Nabi SAW. Jadi datang sebagai utusan lah. Jadi mereka ni bertanya macam-macam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ini kan, untuk mencabar orang-orang Kristian ni, kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Isa begini, Nabi Isa begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni nak menceritakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala begini kan. Adakah ada pada Nabi Isa tu sifat-sifat ini? Jadi jawapan ni tak ada. Mereka jawab tak ada. Jadi Nabi SAW membacakan ayat ni kepada mereka dan mereka pun menjawablah tak ada kan bila ditanya. Jadi nak menunjukkan bahawa Nabi Isa ni bukan anak Tuhan sebagaimana dakwaan mereka lah. Dan Alhamdulillah selepas daripada itu Najran telah masuk Islam kan, dan Alhamdulillah sampai sekarang lah mereka ni adalah orang yang berpegang kepada Islam. Dan dikatakan di Najran inilah berlaku yang kita panggil satu kisah tu, iaitu kisah Ghulam dan juga Rahib tu. Ghulam yang dibakar tu kerana pada satu masa dulu tu tempat ini dikontrol pernah dijajah oleh satu kumpulan daripada orang-orang yang sesat yang telah memaksa penduduk di situ untuk mengikut agama mereka. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebutkan, kita bacakan ayat ini insya-Allah. Ayat yang kita baca ni ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat daripada surah ini ialah, kemudian ayat yang kelima, kemudian ayat yang keenam. Ini adalah ayat-ayat yang dikatakan oleh setengah ulama mengatakan adalah turun selepas daripada kedatangan orang-orang Kristian daripada Najran tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama sekali, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ni daimul baqa' artinya, iaitu Hayyu kalau ikut terjemahannya hidup tapi maksud dalam bahasa Arabnya ialah daimul baqa', artinya ialah yang berterusan, kekal, yang tak ada pengakhiran kepada kewujudannya. Itu Hayyu. Kemudian Al-Qayyum, Qayyum ini adalah daripada qama. Qama itu berdiri kan, iaitu berdiri apa? Berdiri, berurus, menguruskan, mentadbirkan urusan manusia, urusan hamba-hambanya. Jadi perkataan qayyum adalah daripada, dia maksud dia al-mubaligh bil qiyami fi tadbiri khalqihi. Allah Subhanahu Wa Taala dia sendiri mampu, dia berkuasa untuk menyusun semua, mentadbirkan seluruh kejadian makhluknya ni.
Daripada sekecil-kecil benda kepada sebesar-besar benda kan, daripada langit, bumi, bintang, matahari, kepada serangga, kepada kuman yang kecil-kecil tu, semua tu Allah Ta'ala yang menguruskan semuanya. Jadi kita ni of course apa sangat kan, kita ni berada di tengah-tengah kan, yang taklah besar, taklah kecil kan. Jadi maknanya itu pun Allah Ta'ala mampu untuk, jadi itulah Qayyum artinya. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang keduanya Nazzala alaika, kemudian Allah Ta'ala sebutkan, iaitu dia yang menurunkan Al-Kitab bil-Haqqi. Al-Kitab sini Al-Quran maksudnya. Dialah yang menurunkan Al-Quran dengan bil-Haqqi, iaitu mutalabbisan bil-Haqqi, iaitu dipenuhi dengan benda-benda yang benar. Semua benda yang ada dalam Quran itu adalah benar. Dan kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, dan Quran ni menceritakan bahawa apa yang sebelum daripadanya. Baina yadayhi maknanya apa yang sebelum daripada Quran ni, iaitu apa? At-Taurat wal Injil, sebagaimana Allah Ta'ala sebut sebab itu, iaitu wa anzalat Taurata wal Injil. Dan Quran ni membenarkan apa yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada kitab ke, sama ada rasul ke dan sebagainya. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut sini wa anzalat Taurata wal Injil. Jadi kita tengok di sini kan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perkataan nazzala untuk Quran dan kemudian anzala untuk Taurat dan juga Injil. Setengah ulama mengetafsir mengatakan bahawa nazzala dengan anzala tu ada berbeza sikit. Kenapa? Nazzala ni ialah turun sedikit-sedikit kan. Sedikit. Tapi kalau anzala maknanya sekaligus. Itu satu pendapat lah dari kalangan ulama-ulama tafsir dari segi penggunaan perkataan kan. Perkataan digunakan perkataan nazzala dengan anzala. Jadi Allah Ta'ala kata anzalat Taurata wal Injil. Kerana Taurat ni memanglah diturunkan sekaligus. Dan juga Injil pun begitu juga. Dan kemudian min qabl, sebelum daripadanya. Maknanya Allah Ta'ala telah menurunkan At-Taurat dan juga Injil sebelum daripada itu. Dan kemudian hudan linnas, semua tu adalah untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Untuk menjadi lampu lah kita kata kepada manusia kan. Kalau kita sekarang menjadi sign kepada manusia kan. Menjadi tanda mana betul, mana salah, mana ini sepatutnya ikut ini dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata selepas itu, wa anzal furqana, dan kemudian dia menurunkan Al-Furqan. Sekali lagi disebutkan Furqan. Ini ada pendapat ulama lah mengatakan bahawa Furqan di sini dia guna perkataan anzala. Tapi kemudian Furqan. Jadi ulama kata ialah sebahagian besar daripada ulama mengatakan Al-Furqan di sini ialah bukan Quran. Tapi Furqan di sini ialah semua kitab-kitab, semua benda-benda, semua kitab yang Zabur ke, Suhuf ke. Kenapa? Kerana semua ni adalah merupakan menjadi pembeda. Furqan. Memang dalam setengah-setengah tempat Allah Ta'ala menggunakan Furqan ni dalam surah Furqan sebagai contohnya adalah maksudnya Al-Quran. Tapi di sini ulama tafsir kata, sebahagian besar mengatakan bahawa Furqan di sini artinya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan Furqan sebagai pembeda untuk manusia, sebagai penentu untuk membezakan di antara yang betul dengan yang salah untuk manusia. Wal Furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Jadi Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya orang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira lah ayat Allah ni yang mana kan, iaitu mana-mana kitab lah kan. Orang kafir zaman dulu, orang kafir dengan Taurat, orang kafir dengan Zabur, orang kafir dengan Injil. Semua tu, siapa-siapa yang kufur dengan ayat Allah tu, maka Allah Ta'ala kata bagi mereka azab yang pedih. Bukan umat Nabi Muhammad saja kan, siapa-siapa saja. Kemudian wallahu azizun, dan kemudian Allah Ta'ala kata Allah menciptakan sifat dia. Ini nama dia tazyil. Tazyil ni maksudnya ialah yang datang penghujung setiap ayat. Biasanya akan ada ini, Allah Ta'ala kata dia ni adalah azizun. Jadi azizun ni apa? Makna asal azizun ialah ghalibun ala amrihi. Ghalibun maknanya dia menguasai di atas urusannya. Maknanya kalau dia nak buat satu-satu benda, tak ada benda yang boleh menghalang. Tak ada siapa yang boleh menghalang apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sini, kalau Allah Ta'ala nak seksa orang-orang yang tidak beriman tu, orang kafir dengan ayat-ayat Allah tu, Allah Ta'ala boleh. Itu Allah Ta'ala azizun. Azizun. Walaupun azizun ada banyak makna sebenarnya kan, tetapi makna itu dia akan makna tu ditentukan oleh apa yang sedang diceritakan. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan sini bahawa dia ni mempunyai, dia akan boleh mengazabkan dengan azab yang syadid kepada sesiapa saja. Jadi daripada ayat ini menunjukkan apa? Aziz tu maknanya ialah Allah Ta'ala ni bila dia nak azab sesiapa saja maka boleh. Jika sekiranya mereka ni kufur, sebagaimana ayat ni, zuntiqam, dan dia ni mempunyai, zu tu maknanya mempunyai, intiqam ni artinya ialah uqubatun syadidah siapa-siapa yang asahu, siapa-siapa yang melawannya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai uqubah. Jadi zuntiqam artinya yang mempunyai
azab yang sangat-sangat pedih, sangat-sangat teruk, sangat-sangat dahsyat kepada orang-orang yang menentangnya. Menentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala, yang cuba untuk lawan apa yang Allah Taala letak, dia tak nak ikut. Maka Allah Taala sebut sini, Allah ni jaga-jaga, Allah ni azizun, dan juga Allah ni mempunyai zuntiqam, yang mempunyai azab yang sangat dahsyat. Huwallazi yusawwirukum. Allah Taala seterusnya menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang yusawwirukum, dialah yang membentuk kamu fil arham, di dalam rahim. Apa dia? Bagaimana? Kaifa yasha. Bagaimana yang dia nak, terpulang pada dia. Maknanya lelaki ke, kaifa yasha tu mana boleh jadi lelaki ke, perempuan ke, putih ke, hitam ke, besar ke, kecil ke, bagaimana Allah Taala nak, cacat ke tak cacat ke, semua benda tu kaifa yasha. Allah Taala yang menentukan. Yusawwirukum. Jadi manusia tak boleh nak tentukan. Jadi sebab itulah sampai sekarang ada kan boleh kita tentukan nak lelaki ke, nak perempuan ke, kembar berapa ke, kembar 9 ke, sebagaimana yang berlaku 2-3 hari lepas kan. Maknanya Allah Taala tentukan. Allah Taala yang boleh yusawwirukum kaifa yasha. Allah Taala tentukan fil arhami kaifa yasha. Kemudian la ilaha illahu al-azizul hakim. Tak ada Tuhan melainkan dia. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Terlepas tadi, minta maaf. Minta maaf. Orang yang mengingatkan saya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 terlepas tadi. Iaitu Allah SWT sebut lagi. Minta maaf. Ayat yang ke-5. Inna Allah la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Ini satu sifat lagi. Yang Allah SWT sebut. Iaitu antara sifat Allah yang merupakan yang tadi kan, yang berlaku perdebatan di antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir daripada Najran tu, orang Kristian daripada Najran tu. Jadi Allah Taala, Nabi SAW tanya mereka kan bila baca ayat ni kan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Allah Taala ni la yakhfa, tidak tersembunyi maknanya. Alaihi, kepada Allah Taala ni, syai'un fil ardi, di langit ke di bumi ke di bumi ke di langit. Syai'un fil ardi, apa-apa saja di bumi, apa-apa saja di langit, tak ada benda yang tersembunyi yang boleh lari daripada Allah. Allah Ta'ala tahu semua. Jadi di sini, Allah Ta'ala sebutkan, ulama-ulama tafsir sebut sini, kata, kenapa disebut di langit dan di bumi saja? Kenapa tak disebut sini kan? Kenapa disebut dua saja? Tak ada keselain daripada tu. Kerana, hakikatnya dia kata, ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan langit dan bumi ni, kerana itu saja yang nampak oleh manusia. Allah Ta'ala, manusia ni bila lihat langit bumi, ada selepas daripada langit ke kita kata cakrawala yang tinggi lagi dan sebagainya? Ada? Tak nampak kan? Dalam bumi kan tak nampak juga kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut di sini langit dan bumi, kan itu saja yang dapat dijangkau oleh penglihatan manusia, oleh panca indera manusia. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut itu. Bukanlah bermakna Allah Ta'ala tak tahu yang lain daripada langit dan bumi. Allah Ta'ala tahu semua kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut langit dan bumi kerana itu saja yang mampu dilihat oleh manusia. Hebat mana pun, teropong mana pun, dia hanya dapat. Yang gaib, Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Jadi, Allah Ta'ala tak sebutlah di sini kan. Dia kata. Jadi, perkara ni yang saya sebutkan tadi, maka Nabi SAW tanya kepada mereka tu. Isa ni, dia kata, Isa ni memang seorang Nabi. Nabi Muhammad SAW tanya kepada orang Najran tu, Isa ni tahu tak apa yang tersembunyi, apa yang di langit dan di bumi? Tahu tak? Tak tahu, dia kata. Jadi, kalau tak tahu, bermakna dia tu bukan Tuhan. Dia ni adalah hamba, dia adalah makhluk sebagaimana yang lain. Jadi semua daripada atas tu, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, yang kelima ni, Nabi SAW tanya orang Najran tu. Jadi mereka jawab semua, Nabi Isa tak mampu, Nabi Isa ni bukan hayu, Nabi Isa ni bukan qayyum, Nabi Isa ni mereka kata dah tak. Sebab itulah dia kata bahawa sebenarnya itulah menunjukkan apa? Jawab sendirilah bahawa adakah Nabi Isa itu Tuhan? Sekarang ni awak sendiri menjawabkan. Seterusnya, kita dah baca tadi ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illahu al-azizul hakim. Al-aziz yang maha perkasa. Kita sebut tadi aziz ni ialah dia mengikut keadaan. Ayat mana? Ayat menceritakan tentang apa? Jadi kalau ayat menceritakan tentang azab, Allah Ta'ala sebut aziz, maknanya dia tak ada yang mampu untuk menahan azab tu. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut dalam keadaan biasa, aziz tu maknanya perkasa, dia mampu nak buat apa saja. Dan al-hakim iaitu perbuatannya, apa Allah Ta'ala buat kepada kita, Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, semua benda itu adalah hikmah-hikmahnya. Kebijaksanaan kita terjemahkan, tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala itu mempunyai hikmah fi kulli syai'. Allah Ta'ala ni ada hikmah dalam semua benda.
Jadi oleh kerana itu, yakin kita bahawa Allah Ta'ala tu mempunyai hikmah dalam semua benda tu, menyebabkan kita ni akan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita yakin, sebab kadang-kadang cuma kita ni tak tahu. Tak tahu kan apakah hikmahnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Sekarang ni kita pergi pula kepada satu ayat yang bercerita, itu ayat yang ketujuh, menceritakan tentang bahawa dalam Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada kita Quran. Wallazi anzala 'alaikal kitab. Allah Ta'ala kata dia yang menurunkan Quran kepada kamu, kepada kamu wahai Muhammad, dan untuk kita semua. Minhu, dalam Quran ni ada ayatun muhkamat. Muhkamat artinya ialah ayat-ayat yang mana wuduhul makna. Itu ulama tafsir kata. Jelas dan mudahnya macam tu kan. Iaitu apa dia kata? Dalam tu yang pendek lah. Muhkamat artinya wuduhul makna. Iaitu maknanya jelas. Tak ada kekeliruan padanya. Tak ada, kalau dalam usul fiqhnya dia kata tak ada istirak dalam maknanya. Makna perkataan yang jelas. Sebagai contoh lah, sebagai contoh kan. Iaitu apa contohnya? Kita kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan siapa yang berzina maka disebat 100 rotan, 100 sebatan. Jadi 100 jelas kan? Jelas tak ada lagi confuse kan? 100 tu berapa? 99 ke tak? 100. Itu maksudnya ialah Allah SWT itu adalah muhkamat. Jawapan dia, muhkamat. Jadi ada ayat-ayat Quran yang muhkamat. Allah Ta'ala kata, dan kemudian hunna ummul kitab. Ianya yang muhkamat tu ialah apa? Ummul kitab. Ummul kitab tu bukannya Fatihah kan. Tapi maksud ummul kitab tu ibu kepada kitab. Ulama tafsir sebut, iaitu dia kata maksud ummu ni kalau ikutnya asal. Maknanya macam bapak lah. Bapak gitu kan. Ummul kitab iaitu perkara-perkara yang aslul kitab al-mu'tamad fil ahkam. Iaitu perkara-perkara asasi. Perkara asasi, jadi apa yang jelas tu, itu adalah sebenarnya adalah perkara-perkara asasi yang Allah SWT nak beritahu kepada kita kan. Dan kemudian wa ukharu mutasyabihat. Tapi yang lain pula selain daripada muhkamat tu ada satu lagi nama dia mutasyabihat. Mutasyabihat ni erti apa? Dalam Quran ada banyak menggunakan perkataan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut uhkimat ayatuhu. Ma tasyabaha minhu. Mutasyabihan ke dan sebagainya. Jadi mutasyabih, arti mutasyabih inilah yang serupa. Serupa. Jadi apa makna serupa sini? Ulama-ulama berbeza pendapat lah dalam nak menceritakan apakah maksud mutasyabihat ini. Ada yang kata ialah yang popularnya ialah apa? Iaitu ayat-ayat yang mempunyai banyak makna. Ihtimal aksar min makna. Gitu. Itu dalam tafsiran. Yang jalan lain pun sebut macam tu, iaitu apa? Satu perkataan yang mana ayat-ayat yang mana mempunyai banyak yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna. Selagi mana yang tidak terkeluarlah dari segi bahasa Arabnya dan keluar daripada prinsip-prinsip Islam yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Jadi itulah dua jenis ayat yang ada dalam Quran secara mudahnya kan. Pendetailan perkara ni tentang perbincangan tentang apakah muhkamat, mutasyabihat, sangat-sangat panjang disebutkan oleh ulama-ulama. Jadi secara mudahnya kita ambil macam tu dulu. Salah satu daripada makna yang diberikan oleh ulama, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan. Masalahnya apa? Iaitu ada orang-orang ni, ada pun orang-orang yang mana ada dalam hati mereka ni zaygun. Zaygun ni maknanya mailun. Mailun ni maknanya kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungan daripada tak benar. Mereka ni sengaja nak cari benda yang tak benar. Ada dalam hati mereka, hati ni hati yang cenderung kepada kejahatan. Nak cari je kan. Jadi mereka ni menggunakan Quran juga. Tapi kadang-kadang mereka ni akan menggunakan Quran mengikut nafsu mereka. Menggunakan Quran untuk mencari modal untuk membetulkan apa yang mereka buat. Bukannya mereka mencari kebenaran melalui Al-Quran. Tapi mereka menggunakan Al-Quran itu untuk membetulkan apa yang mereka buat. Itu. Jadi ulama-ulama sebut sini, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Orang-orang yang macam tu, maka Allah Ta'ala kata, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Allah Ta'ala kata sebut sini, mereka ni akan mencari apa-apa yang tasyabah tadi. Apa-apa yang syubhat tadi tu, apa-apa yang boleh diterjemahkan, boleh ada banyak makna tu, kerana ada hati mereka yang tak betul tu, menyebabkan mereka cari tu. Dengan tujuan apa? Ibtiraa al-fitnah. Mereka nak cari pasal. Nak cari masalah. Nak cari fitnah kan. Nak cari, bukan buat fitnah dalam bahasa Melayu kan, tapi maksudnya ialah mencari satu benda yang tidak
yang kelang kabut, yang mengganggu, yang tak betul, yang boleh menyebabkan timbulnya tak betul dalam masyarakat. Wabtigha at-ta'wili. Dan mereka tu, nombor satu, mereka ni nak mencari apa? Mencari fitnah. Yang kedua, mencari ta'wili. Ta'wil, apa maksud ta'wil? Ta'wil ni dari segi bahasanya mempunyai banyak makna. Ada 4 makna ulama kata. Yang pertamanya, ta'wil maksudnya tafsir. Ada makna juga ta'wil ni ialah maksudnya al-akibah lisyai', iaitu pengakhiran kepada satu benda disebut dalam Quran. Penggunaan ni ada disebut dalam Quran. Yang ketiganya, ta'wil ni maksudnya beramal. Amal. Kita buat tu kan. Beramal dengan satu benda, beramal satu ayat. Itu pun ta'wil juga. Ada satu hadis yang menyebutkan tentang perkara ni. Kemudian yang keempatnya, ta'wil ada satu lagi makna ta'wil. Ta'wil ialah itu, iaitu memberikan satu perkataan dengan makna yang lain tanpa ada satu tanda ataupun qarinah daripada alamat ataupun apa-apa benda kan, yang daripada Al-Quran juga kan, yang benar. Jadi itu tu tanpa dan tak ditanpa tu, yang keempat tu, bentuk yang keempat, itulah maksudnya ialah perkara yang dilarang sebenarnya. Iaitu dilarang apa? Iaitu apabila kita membuat satu perkataan, kita memberi makna lain, sedangkan kita tak ada bukti pun apa maksud, kenapa maksud ini digunakan makna ni. Jadi itu adalah satu benda yang dilarang dalam syarak. Jadi Allah SWT sebut sini wabtigha at-ta'wil. Jadi makna ta'wil sini apa? Ta'wil sini ialah maksudnya ialah mencari yang keempat tadi tu. Bentuk yang keempat tu, iaitu apa? Mencari satu perkataan yang lain untuk digantikan, memberi makna kepada satu perkataan dalam Quran tu dengan tujuan yang ada dalam hati mereka, iaitu mencari kerana nak membetulkan apa yang mereka buat. Jadi Allah SWT sebut sini, ada orang yang buat macam tu, kerana apa? Ibtigha al-fitnah wabtigha at-ta'wilih. Kemudian, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah Ta'ala sebut sini, tak ada yang tahu ta'wilnya melainkan Allah. Apa maksud tak ada yang tahu ta'wilnya melainkan Allah? Jadi ulama-ulama sini ada dua pendapat dalam maksud yang kedua ni. Tidak mengetahui ta'wilnya kerana Allah, melainkan Allah. Iaitu yang pertamanya ialah ta'wil sini maksudnya ialah at-tafsir. Tafsir kepada satu perkataan, satu ayat dalam Quran tu. Yang keduanya, tidak mengetahui ta'wilnya melainkan Allah sini maksudnya ialah hakikat sebenar-benarnya. Jadi oleh kerana itulah maka berlakulah perbezaan di kalangan ulama-ulama yang baca Quran tentang apa ni? Ada waw selepas itu. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Warrasikhuna, waw tu waw apa? Ada ulama kata sini waw tu adalah waw ataf. Waw ataf ni makna dan. Jadi maknanya apa? Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang ar-rasikhun. Rasikhun maknanya orang-orang yang mantap, al-mutamakkinun, orang-orang yang as-sabitun, maknanya orang yang baiklah, orang yang benar ilmu dia, maka dia juga mengetahui. Jadi Allah mengetahui dan mereka juga mengetahui. Maksud apa? Iaitu mengetahui tafsirnya. Allah Ta'ala tu of course lah, Allah Ta'ala tahu tafsirnya. Dan juga Allah Ta'ala berikan kepada ar-rasikhun. Jadi kalau baca macam tu, dia boleh baca dengan terus. Terus maksud apa? Tidak berhenti kepada illallah. Ada bacaannya ialah dengan illallah tu berhenti. Jadi bila illallah tu berhenti, maka warrasikhun tu, itu makna dia akan jadi lain. Maknanya apa itu? Iaitu sesuatu hakikat itu hanya Allah SWT saja yang tahu. Itu maksud dia. Jadi kita ada dua situ. Kita ada dua. Kalau confusion, cuba baca lagi kan. Kalau maknanya ta'wil situ ialah maknanya tafsir, maknanya warrasikhun adalah salah satu daripada apa yang Allah Ta'ala berikan, iaitu orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, dia akan mengetahui juga tafsir kepada ayat Quran tu. Kalau ta'wil situ maknanya ialah hakikat kepada suatu benda, iaitu hakikatnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi warrasikhu tu ialah kita kena stop Allah tu, kemudian kita akan sambung warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Orang-orang yang mantap ilmunya akan berkata, mereka akan berkata apa? Amanna bihi. Mereka akan kata, kami beriman dengannya. Kullum min indi rabbina. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bawa datang benda tu kan. Maka Allah Taala saja yang tahu. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah Taala kata, dan tidak akan ada orang yang ambil peringatan benda-benda ni semua, melainkan orang-orang yang mempunyai al-albab. Albab itu maknanya mempunyai pemikiran, yang berfikir dengan waras, yang berfikir dengan baik kan. Ashabul uqul gitu. Itu ulul albab. Seterusnya dalam ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini adalah Allah Ta'ala nak ajar kepada kita doa. Kan doa ini ataupun ini sebenarnya kata-kata yang Allah Ta'ala sebut tadi, iaitu warrasikhun, mereka akan berkata apa? Orang-orang yang mantap ilmunya, orang-orang yang beriman ni akan berkata apa? Mereka akan berkata, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami. Kenapa? Ayat ini berkaitan dengan yang tadi juga. Ulama tafsir kata, kenapa? Orang-orang yang akan mencari tu kan,
penyelewengan tuan. Mereka akan carilah menggunakan ayat Quran untuk memesongkan pemikiran, untuk membetulkan apa yang mereka, kadang-kadang mereka akan datang pada kita. Jadi mereka akan datang pada kita dan kadang-kadang mereka akan menyebabkan kita pun betul juga. Betul juga. Jadi menyebabkan kita ni terpegun dengan apa? Kerana mereka menggunakan ayat Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, Rabbana, ajar kita kan, supaya kita baca doa ni, iaitu apa? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami ba'da iz hadaitana, selepas daripada engkau beri hidayah kepada kami. Hidayah situ kita sebut sebelum ni, hidayah tu ada dua jenis kan. Hidayatul irsyad, satunya hidayah irsyad, yang keduanya tu ialah hidayah at-taufiq. Jadi Allah Ta'ala dah beri hidayah kepada kita sini, dah beri dah petunjuk pada kita ni, yang betul ni betul, yang ni salah. Jadi Allah Ta'ala dah beri petunjuk ini. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami kan pergi kepada yang tak betul. Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi cantiknya doa ni kita baca selepas daripada sembahyang dan lain-lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan ya Allah, berikanlah daripada sisi kamu ni rahmah. Rahmah sini adalah maksudnya ialah tasbitan. Maksudnya situ. Ulama tafsir Jalalain kata tasbitan. Tasbitan artinya ialah peneguhan. Iaitu teguh berada di atas jalan yang benar. Tasbitan. Ya Allah, berilah kepada kami min ladunka rahmah, daripada sisi kamu, daripada kamu ya Allah, berilah kepada kami ini tasbitan, peneguhan, innaka antal wahhab, kerana engkau lah yang maha memberi. Seterusnya ayat yang terakhir, Rabbana innaka jami'un nas. Allah Ta'ala ajar kita lagi, ya Allah, katakan ya Allah, Rabbana innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau lah yang menghimpunkan manusia liyaumin la raiba fihi, iaitu hari kiamat, pada hari yang mana tidak ada lagi keraguan padanya. Hari kiamat tu, innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah itu tidak sekali-kali akan yukhliful mi'ad. Bila Allah Ta'ala berjanji, maka dia akan tunaikan. Dia tak akanlah tidak memenuhi janji dia. Jadi itu adalah beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sifat dia, tentang perangai setengah-setengah manusia, tentang keadaannya, dan juga alhamdulillah kita berhenti di sini dulu daripada muka surat yang ke-50. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, insya-Allah di ayat yang akan datang, ayat seterusnya, itu ayat yang ke-10 dan seterusnya daripada surah Al-Imran. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa insya-Allah untuk kongsikan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan. Berikan link ni kepada semua sahabat-sahabat lain yang berada, yang tidak berada di lain pada hari ini. Moga-moga mereka pun dapat manfaat daripada sesi kita yang tidak panjang ini, insya-Allah kan, yang sedikit ini, sebagai usaha kita untuk memahami Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.